Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik dan inayah daripada Allah, pada malam ni dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita terus menyambung pengajian kitab kita, tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kita masih lagi di dalam seruan ke-25, iaitu tentang larangan terburu-buru dan perintah bersiap sedia untuk mengelakkan bahaya. Iaitu terburu-buru dalam apa, tuan-tuan? Terburu-buru dalam membunuh musuh, yang mana musuh ini musuh yang dari kalangan kafir, maka boleh dibunuh. Tetapi apabila orang kafir itu telah memeluk Islam, mengucapkan perkataan damai ataupun mengucap dua kalimah syahadah, maka tidak boleh dibunuh, kerana dia telah pada dari segi zahirnya dia telah memeluk agama Islam. Soal dalam hati dia tu, dia munafik ke, dia berlakon ke, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada muka surat 385 Allah Ta'ala berfirman, kata musannif rahimahullah ta'ala, ayat di atas menunjukkan sesuatu hukum didasari oleh zahir bahagian luaran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala rahsia. Jadi tuan-tuan, seruan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Itu tentang wahai orang beriman, bila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka hendaklah kamu menyelidik apa jua perkara, maka jangan kamu terburu-buru mengatakan kepada orang yang dia tunjuk sikap damai dan dia mengucap dua kalimah syahadah, jangan kamu bunuh dia. Maka tuan-tuan, kata pengarang, makna ayat ini dia menunjukkan, maknanya hukum itu didasari zahir dia. Dalam hati kita tak tahu. Kan? Oleh itu sebuah riwayat, ada riwayat Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami pergi ke Hirqah. Ada riwayat Usamah ni bin Zaid ni, dia menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia pergi ke Hirqah. Dan pada pagi tersebut kami berjumpa dengan satu kaum, kami pun menumpaskannya.
Pergi ke Hirqah, jumpa satu kaum, mereka tumpaskan, mereka lawan. Lalu saya dan seorang lelaki Ansar mengikori salah seorang dari mereka. Lelaki Ansar itu memegang tangan dan saya menikamnya dengan tombak sehingga meninggal dunia. Jadi hantar suruh pergi ke Hirqah, mereka tumpahkan satu kaum, kemudian mereka ikut satu lelaki ini, ikut lelaki ini, dan Usamah bin Zaid dengan salah seorang lelaki dari kalangan Ansar ni, dia ikut lelaki tersebut, seorang pegang tangan, seorang tikam dengan tombak, mati orang tu. Kemudian kami menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami bagi tahu kepada Nabi sallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya selepas dia mengucap la ilaha illallah?" Mana Nabi bertanya, kamu ni, kau bunuh dia selepas mana dia ucapkan la ilaha illallah? Maka saya menjawab, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan tersebut sekadar untuk melindungi diri." Jadi kata Usamah, "Ya Rasulullah, orang kafir tu dia ucap la ilaha illallah kerana dia tak nak dibunuh. Sebab itu dia ucap." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Apakah engkau membunuhnya selepas dia mengucapkan la ilaha illallah?" Nabi ulang lagi soalan. Kamu bunuh dia selepas mana dia dah ucap la ilaha illallah? Nabi ulang, tuan-tuan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaan itu sehingga saya merasakan tidak beragama Islam sebelum itu. Jadi Nabi marah betul. Nabi ulang tanya, kamu bunuh dia bila lepas dia ucap la ilaha illallah? Kamu bunuh dia lepas dia ucap la ilaha illallah? Tanya kepada Usamah. Sehingga Usamah rasa apa? Dia rasa saya merasakan tidak beragama Islam sebelum itu. Maknanya dia rasa bersalah lah, sehingga kan dia rasa dia tidak beragama Islam sebelum itu. Itulah balasan orang yang membunuh sesama Islam. Bagaimana pula membunuh kaum mukminin yang tidak berdosa, malahan membunuh wali, orang-orang saleh dan para zahid, orang yang zuhud. Sebab itu tuan-tuan, ada di kalangan Nabi yang dibunuh. Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya dibunuh. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dosa membunuh ni adalah dosa besar. Baik, masuk kepada kisah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni seorang gubernur. Dia ni gubernur di Baghdad. Dia ni di zaman pemerintahan Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Dia ni zalim, tuan-tuan. Gubernur ni zalim. Nama Hajjaj. Hajjaj ni, tuan-tuan, siapa yang berhadapan dengan dia, maknanya dia akan bunuh. Gubernur yang zalim. Jadi sebelum dia bunuh seorang bernama siapa dengan Sa'id bin Jubair, ini seorang tabi'in. Tindakan ini diambil oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saya tak dapat nak cerita panjang, tuan-tuan, tentang latar belakang Hajjaj bin Yusuf ni. Saya pun tak berapa ingat kisah dia, tuan-tuan, tak tahu sangat. Jadi tindakan ini diambil oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi terhadap seorang wali yang saleh. Seorang wali saleh, alim, bertakwa, pengikut ilmu hadis yang agung, tabi'in. Dia seorang tabi'in.
bernama Sa'id bin Jubair rahimahullah. Al-Hajjaj membunuhnya dengan zalim. Apa yang berlaku, lihatlah perbualan antara dia dengan Imam Sa'id bin Jubair. Hajjaj ni dia gubernur, jadi dia ada dulu perbualan dulu sebelum dia bunuh. Baik. Al-Hajjaj memandangnya penuh kebencian. Mula-mula Hajjaj tengok dulu Sa'id bin Jubair ni, dia tengok dengan penuh kebencian. Ini sebelum dia bunuh. Beliau bertanya, siapa nama kamu? Dia tanya, Hajjaj tanya kepada Sa'id, siapa nama kamu? Sa'id menjawab, nama saya Sa'id bin Jubair. Al-Hajjaj berkata, bahkan namamu adalah Asy-Syaqi bin Qusair, orang yang sengsara dan derita. Sa'id berkata, ibuku lebih mengetahui namaku berbanding engkau. Al-Hajjaj bertanya, apa pendapatmu mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa'id menjawab, apakah maksudmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Hajjaj menjawab, ya. Sa'id berkata, dia adalah junjungan besar seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam. Baik, kemudian Al-Hajjaj bertanya, apa pendapatmu mengenai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Hajjaj tanya sebelum dia bunuh ni. Sa'id menjawab, dia adalah khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan tugas khalifah dengan terpuji, hidup bahagia dan melaksanakan sistem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengubah atau menggantinya. Maka kata Sa'id, Abu Bakar ni khalifah yang pertama yang menggantikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana Abu Bakar ni dia laksanakan ajaran ataupun sistem yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak ubah ataupun dia ganti ajaran tu, tak, dia tak ubah, dia tak ganti. Baik, Al-Hajjaj bertanya, apa pendapatmu mengenai Umar Al-Faruq? Kita laju sikit tuan, ini dia perbualan sebelum dia bunuh. Sa'id menjawab, Umar Al-Faruq ni dia adalah pilihan Allah Ta'ala, dan Rasulullah SAW menjalankan tugas khalifah secara terpuji sesuai dengan sistem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq tanpa mengubah atau menggantinya. Sama juga Abu Bakar, Umar. Kemudian Al-Hajjaj bertanya, apa pendapatmu mengenai Utsman? Sa'id menjawab, dia dibunuh dengan zalim. Sayyidina Utsman dia dibunuh. Ada kisah dia tuan-tuan. Orang yang menubuhkan pasukan dalam keadaan sukar, menggali sumur rumah nama mata air atau sumur Bani Ghifari di Madinah, membeli rumahnya di syurga, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan dua orang putrinya berdasarkan wahyu dari langit. Sayyidina Utsman dia nikah dengan dua isteri pula ada, astagfirullah, dengan anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama nama Ruqayyah, kemudian meninggal, nikah lagi dengan Ummu Kalsum. Betul kan? Maka Sayyidina Utsman dapat gelaran Zunnurain. Maknanya dua, kerana dia menikah dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Al-Hajjaj bertanya, apa pendapatmu mengenai Ali bin Abi Talib? Sa'id menjawab, dia merupakan anak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali, anak saudara Nabi sallam, orang pertama memeluk agama Islam dari golongan kanak-kanak. Kanak-kanak yang pertama ikut Islam ni adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, suami Fatimah dan ayah kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hajjaj bertanya, siapakah khalifah Bani Umayyah yang kamu kagum? Sa'id menjawab, khalifah yang paling diredai penciptanya. Al-Hajjaj bertanya, siapakah di antara mereka yang paling diredai penciptanya? Sa'id menjawab, perkara tersebut hanya diketahui Zat yang Maha mengetahui rahsia dan bisikan mereka. Al-Hajjaj bertanya, apa pendapatmu mengenai aku?
Jadi gubernur zalim ni tanya, apa pendapat kamu mengenai aku? Maka Sa'id menjawab, engkau sendiri yang lebih mengetahui. Engkau tahulah diri engkau sendiri, kata Sa'id. Al-Hajjaj berkata, saya ingin mengetahui daripada kamu. Sa'id menjawab, pendapatku akan menyakitkan hatimu, bukan membahagiakanmu. Al-Hajjaj berkata, saya perlu mendengarnya daripadamu. Sa'id berkata, benar, saya mengetahui bahawa engkau bertentangan dengan kitabullah, mendahulukan perkara yang mendatangkan kewibawaan. Hal tersebut menyeretmu menuju kehancuran dan mendorongmu masuk ke neraka. Jadi Sa'id ni berani. Dia kata, kamu ni Hajjaj, kamu ni bertentangan dengan kitabullah, bertentangan, bercanggah, dan kamu ni akan menuju kehancuran, dan kamu ni akan didorong, makna akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka kata Hajjaj berkata, demi Allah, saya akan membunuhmu. Zalim tuan-tuan, Hajjaj ni. Sa'id berkata, jadi kamu merosakkan kehidupan duniaku dan aku merosakkan kehidupan duniamu. Al-Hajjaj berkata, pilihlah bagaimana pembunuhan yang engkau mahukan. Jadi Hajjaj tanya kepada Sa'id, kamu pilihlah nak mati macam mana, cara bunuh macam mana. Sa'id berkata, pilihlah ikut kehendakmu, wahai Al-Hajjaj, demi Allah, kamu tidak akan membunuhku kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membunuhmu di akhirat sebagaimana engkau membunuhku. Kata Sa'id kepada gubernur Hajjaj yang zalim ni, demi Allah, kamu tidak membunuh aku kecuali Allah akan bunuh kamu di hari akhirat. Maknanya dia akan diazab di hari akhirat lah, gubernur zalim ni. Al-Hajjaj berkata, apakah engkau ingin aku maafkan? Sa'id berkata, meminta maaf hanya layak diminta kepada Allah Ta'ala, sedangkan engkau tidak dapat membebaskan atau menghalangnya. Jadi Hajjaj ni dia gubernur, jadi dia belagak. Dia kata, nak tak aku maafkan kamu. Maka kata Sa'id, meminta maaf ni hanya layak diminta kepada Allah, bukan kepada kamu. Dalam keadaan dia nak kena bunuh tu, dia masih lagi tuan-tuan berani bercakap dengan Hajjaj. Hajjaj semakin marah dan berkata, wahai pengawal, sediakanlah pedang. Tetapi Sa'id tersenyum. Sa'id dia senyum je. Bila mana Hajjaj kata kepada tentera dia, bagi pisau, bagi pedang, maka Sa'id tersenyum. Al-Hajjaj kembali bertanya, apa yang membuatmu senyum? Sa'id menjawab, saya hairan dengan keberanianmu melawan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'id kepada Hajjaj zalim ni, aku hairan tengok kamu. Kamu ini beraninya melawan Allah. Maknanya membunuh tu lawan Allah lah. Allah Ta'ala larang membunuh. Apatah lagi sesama Islam. Apatah lagi yang dibunuh tu orang mukmin, orang Islam. Maka kata Sa'id, aku hairan beraninya kamu melawan Allah, sedangkan dialah yang memberikan kebijaksanaan kepadamu. Kata Sa'id kepada Hajjaj. Hajjaj berkata, bunuhlah dia wahai pengawal. Sa'id pun menghadap kiblat dengan membaca ayat. Sa'id ni tuan-tuan, dia sedikit pun tak takut kepada Hajjaj tuan-tuan. Sa'id bin Jubair ni, bila mana Hajjaj kata pada pengawal dia, bunuhlah dia, Sa'id pun menghadap kiblat dan membaca ayat Al-Quran. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan mukaku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan ikhlas, dan bukanlah aku dari orang yang menyengutukannya. Baik, Al-Hajjaj berkata, hadapkan mukanya arah kiblat. Jadi Sa'id hadap ke kiblat. Kemudian Hajjaj kata, hadapkan muka Sa'id ni arah kiblat.
Sa'id membaca ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka kemana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan limpah kurnianya, lagi sentiasa mengetahui. Baik, Al-Hajjaj berkata, balikkan dia ke tanah. Balikkan maknanya turun ke tanah kot, atau baring ke tanah lah, nak bunuh. Maka Sa'id membaca ayat minha khalaqnakum, dari bumilah kami ciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu. Tuan-tuan, dicipta daripada bumi, daripada tanah kita diciptakan, dan ke dalamnya kami akan dikembalikan. Maknanya kita dicipta daripada tanah, kemudian kita juga akan dimasukkan ke dalam tanah, dalam kubur tu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Maka Al-Hajjaj berkata, sembelihlah musuh Allah Subhanahu wa taala. Hajjaj yang zalim ni kata, sembelihlah musuh Allah. Padahal yang zalim tu dia. Yang sedikit pun tak takut mati ni Sa'id ini. Dia hadap kiblat, dia baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sa'id mengangkat kedua tapak tangannya dan berdoa, wahai Tuhan, jangan biarkan Al-Hajjaj menguasai sesiapa pun selepas aku. Kata Sa'id, ya Allah, maknanya selepas dia mati, jangan biarkan Hajjaj ini dapat menguasai orang lain, dapat membunuh orang lain. Baik, 15 hari selepas Sa'id bin Jubair dibunuh, Al-Hajjaj diserang demam secara tiba-tiba. Dia sakit, tuan-tuan. Lepas 15 hari dia sakit, jatuh sakit, dia demam. Keadaan ini mengganggu waktunya. Kadang-kala dia mampu tidur selama sejam, kemudian terjaga gelisah tidak dapat tidur. Dia tak boleh tidur. Ni badan. Ketika bangun dia berteriak, inilah Sa'id bin Jubair yang telah mencekik leherku, sambil berkata, dia tidur, kemudian dia terjaga, dia kata Sa'id cekik leher dia. Padahal Sa'id itu dah dia bunuh dah. Dah dibunuh 15 hari dah. Dia macam mengigau lah agaknya, wallahu alam. Inilah Sa'id bin Jubair yang telah mencekik leherku, sambil berkata, mengapa engkau membunuhku? Maknanya yang orang yang dibunuh tu macam menghantui dia lah. Hadir dalam mimpi dia, lebih kurang macam tu lah, tuan-tuan. Kemudian Al-Hajjaj menangis dan berkata, apa yang berlaku antara aku dan Sa'id bin Jubair, singkirkan Sa'id bin Jubair dariku. Maknanya dia kata dia tak nak lah dihantui oleh Sa'id bin Jubair ni. Baik, selepas menangis dia menyadari kematiannya semakin hampir. Jadi Al-Hajjaj ni lepas tu dia sakit ni, dia dihantui oleh Sa'id ni, maka dia nangis. Dan dia sedar bahawa kematian dia semakin hampir dah. Kebanyakan orang bertanya, bagaimana pembalasan Allah SWT terhadapmu disebabkan orang yang kamu bunuh, wahai Hajjaj. Jadi orang tanya kepada dia, bagaimana Allah Ta'ala, pembalasan Allah ni kepada kamu, kerana kamu dah bunuh orang. Al-Hajjaj menjawab, Allah Ta'ala membunuhku sebagai balasan ke atas tiap orang yang telah aku bunuh dengan sekali pembunuhan. Kata Hajjaj, Allah membunuh dia sebagai balasan ke atas setiap orang yang dia bunuh dengan sekali pembunuhan. Maknanya sekali dia bunuh orang, orang pertama dia bunuh, maknanya Allah juga akan bunuh dia sekali. Namun begitu, Allah membunuhku kerana Sa'id bin Jubair dengan 70 kali pembunuhan. Maksudnya kalau yang lain dia bunuh, mudah kita faham lah, kesalahan dia sekali membunuh lah. Bunuh sekali, bunuh seorang.
satu dosa lah. Tapi dia bunuh Sa'id bin Jubair ni, dia bunuh sekali, salah dosa dia tu macam 70 kali pembunuhan. Kerana Sa'id bin Jubair ni seorang tabi'in, seorang yang iman dia dia berani melawan dengan Hajjaj ni, sedikit pun tak takut. Wahai Tuhan yang melapangkan orang yang dibebani, menolong orang yang memerlukan pertolongan. Ini doa lah tuan-tuan. Doa. Orang yang memerlukan pertolongan dan mengkabulkan permohonan orang yang terdesak. Wahai Zat yang menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari tenggelam, mengampuni dosa-dosa Nabi Daud alaihissalam, menghilangkan penyakit Nabi Ayyub alaihissalam, mengembalikan Nabi Allah Musa alaihissalam kepada ibunya, melindungi Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan buruk dan keji. Kami memohon kepadamu wahai Tuhan semesta alam, untuk menjadikan kami orang yang berbahagia, menjauhkan kami dari kesengsaraan, dan kami memohon kepadamu untuk menyinari hati dengan sinar keampunanmu, dan menggunakan masa kami dengan perkara yang engkau redai wahai Tuhan semesta alam. Jadi tuan-tuan, akhir seruan tentang jangan terburu-buru membunuh ni tuan-tuan, iaitu perbualan antara Hajjaj dengan Sa'id, dan ditutup dengan doa tuan-tuan. Baik, kita masuk seruan yang seterusnya, iaitu seruan yang ke 26, iaitu kewajipan untuk terus beriman dan berwaspada dengan kaum kafir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah iman kamu kepada Allah. Wahai orang yang beriman, tetaplah iman kamu kepada Allah. Dah beriman dah, tapi kena tetapkan iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Tetapkan iman, berimanlah. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Seruan ini tuan-tuan tentang keimanan, maknanya tentang rukun iman lah. Rukun iman, beriman kepada Allah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Baik, keterangan dan penjelasan dalam seruan ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk mendalami syariat keimanan meliputi semua cabang dan tiangnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nak cerita tentang iman ni dia ada 70 cabang iman. Malu itu juga daripada iman, malu. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman ketika mana dia mencuri, tidaklah dia mencuri dalam keadaan dia beriman. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzinalah seseorang itu ketika mana dia berzina, dia beriman. Maknanya waktu dia berzina, waktu dia mencuri, dia tidak ada iman. Kalau beriman betul, dia tak mencuri, dia tak berzina. Maka tuan-tuan, kata pengarang, Allah perintahkan kita ni supaya mendalami syariat iman ni meliputi cabang, rukun dan tiang iman. Sungguh pun seruan ini telah disebutkan dalam seruan
terdahulu, namun ia bermanfaat untuk menyempurnakan sesuatu yang benar dengan sempurna pemantapan, pengukuhan, dan demi menjamin penyebaran ilmu secara berterusan. Baik, Allah SWT merintahkan mereka supaya beriman kepadanya. Pertama, tuan-tuan, beriman kepada siapa? Beriman, aminu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling agung dan menjadi penutup para nabi alaihi salam. Kemudian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan kitab-kitab lain untuk nabi yang terdahulu. Baik, kita ni tuan-tuan hidup di akhir zaman. Kitab untuk umat akhir zaman ni bagi Nabi SAW adalah kitab Al-Quran. Dan kita juga kena beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu. Allah berfirman, wal kitabil ladzi anzala min qab, kitab yang sebelum Al-Quran juga kita kena beriman. Hal ini supaya mereka mengetahui bahawa Allah SWT mengutus Nabi dan menurunkan kitab. Allah SWT tidak membiarkan umat yang terdahulu begitu saja yang diharamkan daripada bukti-bukti dan petunjuk. Mana tuan-tuan, umat terdahulu pun ada kitab, umat hari ini pun, umat akhir zaman pun ada kitab. Dan sebagai dijadikan apa kitab tu? Bukti-bukti dan petunjuk. Hal itu tidak menuntut mereka untuk mengetahui kandungan kitab tersebut, memilikinya atau kitab yang ada itu harus benar atau tidak diubah. Makna tuan-tuan, kita kitab-kitab yang sebelum Al-Quran ni kita tak tahu. Kitab Taurat, Injil, Zabur tuan-tuan. Cuma kita beriman dengan kitab-kitab yang sebelum itu. Melalui perintah itu Allah Ta'ala mengancam sesiapa sahaja yang kafir. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzi, ini samalah tuan-tuan, ayat tu juga seruan ni. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, sama dengan ayat seruan inilah. Kita bagi yang sebelah tu tuan-tuan, beriman kepada Allah tu. Baik, beriman kepada Allah SWT merupakan rukun iman yang pertama. Pertama tuan-tuan, rukun iman, antu'mina billah. Iman kepada Allah ni tuan-tuan, dia merupakan yang paling penting lah, dia akidah. Kalau iman tak betul tuan-tuan, iman maknanya terpesong, iman terpesong, akidah terpesong, maka tuan-tuan sia-sia semua ibadah kita. Sebab itu pertama sekali, antu'mina billah, rukun yang pertama. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul merupakan rukun iman yang ketiga. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Barang siapa yang memilih kitab Allah SWT dan para Rasulnya dengan mengimani sebahagian kitab dan mengingkari sebahagian yang lain, seperti kaum Yahudi dan Nasrani, imannya tidak akan dihitung. Ni kita ni insya-Allah lah, kita pun tak tahu kitab Taurat, Injil, Zabur. Kita ni tak macam Yahudi Nasrani. Kita betul-betul berpegang dengan Al-Quranul Karim ni. Kita tak tanya dah isi kandungan Taurat, Injil. Tetapi Yahudi dan Nasrani, mereka ni tuan-tuan, dia beriman sebahagian dan ingkar sebahagian. Dan kita juga umat Islam hari ni ada juga isi kandungan Al-Quran itu ataupun perintah Allah, larangan Allah, ada yang mereka beriman, ada yang mereka ingkar. Ataupun dia tidak mengingkari, tapi dia tidak laksanakan segala perintah Allah Ta'ala. Manusia ni tuan-tuan, kalau dia tak solat, contoh mudah, dia tak solat, tapi dia tidak mengingkari perintah kewajipan salat,
tu tak apa lagi, dia tak keluar daripada Islam. Tapi kalau dia tidak salat tetapi dia mengingkari salat, maka tuan-tuan wala'iyadzubillahi min zalik, cukup syarat dia keluar dia daripada Islam. Maka Yahudi Nasrani ni sebahagian dia beriman, sebahagian dia tidak beriman. Sebab itu Yahudi Nasrani, dia bila mana berhadapan dengan Nabi SAW, dia cuba memutarbelit. Apabila dia melakukan satu dosa, maka dia cuba menyembunyikan hukuman terhadap dosa yang dia buat. Dia cuba putar belit. Sedangkan dalam kitab Taurat dan Injil itu tuan-tuan, dia maknanya bila buat dosa ada hukuman dia. Maka ketika mana Yahudi Nasrani ni, pendeta rahib ni berhadapan dengan baginda Nabi SAW, mereka cuba menyembunyikan. Kerana sifat mereka ni menokok tambah, mereka-reka. Isi kandungan kitab Taurat itu diubah. Imannya tidak akan dihitung kerana mereka mengikut hawa nafsu sendiri. Yahudi Nasrani ni, dia ni yang mana kena dengan nafsu dia, itu dia ikut. Yang tak kena dengan nafsu dia tak ikut. Sedangkan tuan-tuan, perintah Allah, ketetapan Allah, syarak syariat Allah ni, nafsu suka ke tak suka ke, wajib taat, wajib buat, wajib tinggalkan. Kalau kita tak buat kewajipan yang difardukan, maka kita berdosa. Tetapi Yahudi Nasrani tuan-tuan, dia ubah, ikut hawa nafsu dia, atau taklid buta terhadap orang lain, dirinya sangat BODOH. Dia taklid tuan-tuan. Contoh mudahlah tuan-tuan, mereka yang menyembah berhala, bila mana Nabi Rasulullah SAW ajak mereka, qala ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Maka mereka jawab apa? Kami menyembah apa yang disembah oleh bapa-bapa kami. Maknanya ni dia taklid buta, dia ngikut dia. Sedangkan tuan-tuan, sembahan berhala itu adalah perbuatan syirik kepada Allah, tapi mereka tetap ikut juga. Allah SWT mendeskripsikan, apa maksud tuan-tuan? Deskrip ni, deskrip maksud apa? Deskripsi, keterangan yang bertujuan untuk menyampaikan gambaran mental tentang sesuatu yang dialami. Menggambarkan. Menggambarkan. Okey. Allah Ta'ala mendeskripsikan, maknanya menggambarkan Rasul dan umatnya yang terakhir sebagai sebaik-baik umat. Kita ni tuan-tuan, umat Nabi SAW ni, kita bagi laluan pada azan, insyaAllah. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kesimpulannya tuan-tuan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman, rukun iman itulah antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya yang bermaksud Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maksudnya Rasulullah SAW telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Last tuan-tuan, Nabi SAW dia beriman kepada apa yang diturun kepada dia daripada Allah Ta'ala. Dan juga orang-orang yang beriman. Orang beriman juga maknanya beriman juga kepada apa yang diturunkan daripada Allah Ta'ala. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ini masalah Yahudi Nasrani. Dia tak nak daripada bangsa Arab. Nabi Shu'aib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada Arab, bangsa Arab. Dia nak daripada keturunan Bani Israel. Sebab itu dia tidak beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena beriman kepada semua nabi rasul. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana. Kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kepadamu jualah tempat kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Baik tuan-tuan, saya kira cukup tuan-tuan kuliah maghrib kita pada malam ni. Kita masih lagi dalam bicarakan keterangan dan penjelasan berkaitan dengan iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada tahun hadapan insya-Allah. Tahun hadapan kerana dah 2023. Sekejap je tuan-tuan. Maknanya awal tahun lah, bukan hujung tahun, awal tahun. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap yang jelas, yang sahih, yang tuan-tuan faham tu semua daripada Allah Ta'ala. Yang tidak jelas, yang meragukan, yang tuan-tuan tak faham, ustaz ni merepek apa pun tak tahu. Jadi itu semua datang daripada kejahilan, kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah. Minta maaf dengan tuan-tuan semua yang hadir. Terima kasih diucap kepada pihak surau sah kepimpinan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.